Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama pada malam ini kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini akan mendapat rahmat, taufik, inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, dan Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatimul anbiya wa sayyidul mursalin, yang Allah Subhanahu wa taala utuskan ke dunia ini bagi membawa rahmat bagi sekalian alam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedar tak sedar kita nak habis dah tahun 2014. InsyaAllah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bulan depan masuk tahun baru. Dan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah masuk bulan kedua daripada bulan Muharram, daripada bulan Hijriah. Selepas daripada bulan Muharram, kita dah masuk bulan Safar. Sebahagian daripada orang Melayu dulu-dulu percaya bahawasanya bulan Safar ini satu bulan yang membawa sial. Maka ada orang yang berusaha untuk bulan Safar ni dia pi mandi safar. Mandi safar di mana? Mandi safar di pantai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila masuk tahun 90-an makin kurang, tapi masih lagi ada tempat-tempat tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah daripada kalangan orang Islam yang percaya bulan Safar ni bulan sial, tak boleh nak buat kenduri kahwin. Bulan Safar ni tak boleh nak buat kenduri kesyukuran. Bulan Safar ni tak boleh buat sesuatu lah, kena tunggu lepas daripada bulan Safar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan tak salah, yang salah tu kita. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dulu orang sanggup sewa bah pi ke Melaka tuan-tuan untuk mandi safar. Saya pernah tengok orang mandi safar waktu duduk di Aceh. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikut orang sana pun depa buat amalan macam tu juga. Padahal pada waktu tu tahun 90-an kita makin tak ada dah. Tapi depa masih lagi ada masyarakat yang percaya pantai tu pantai yang kalau bulan lain tak ada orang pi, cuma pi pada bulan Safar sahaja. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pakat bawa bekal pi makan di tepi pantai kemudian mandi, kononnya adalah untuk membuang sial. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila tanya balik pasal apa, depa boleh cerita. Buat cerita apa tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila pulang daripada melaksanakan ibadat haji tahun ke-10 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk bulan Muharram, dan apabila masuk bulan Safar Nabi mula sakit.
Nabi mula sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membawa kepada kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh buat macam tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Ambil daripada kisah Nabi sakit, dia kata sial. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahun ketiga hijrah berlaku peperangan Uhud dalam bulan Syawal. Tahun ketiga hijrah berlaku peperangan Uhud dalam bulan Syawal. Dan dalam peperangan Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang Islam pada ketika itu di pusingan awalnya beroleh kemenangan, tetapi apabila tentera-tentera Islam yang ditugaskan sebagai tentera memanah, yang ditugaskan berada di atas Jabal Rumah pada ketika itu, tuan-tuan, meninggalkan tempat mereka, turun untuk mengambil harta-harta ghanimah. Akhirnya Khalid Al-Walid yang memimpin tentera berkuda musyrikin pada ketika itu dapat detect kata tempat ataupun bukit itu telah ditinggalkan oleh sebilangan banyaknya tentera Islam yang ditugaskan untuk memanah. Turun, dia pun naik dapat menguasai Jabal Rumah, tuan-tuan, dan mereka melepaskan anak panah, disebutkan ibarat macam mana hujan turun daripada bumi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu ada riwayat mengatakan jatuh di dalam lubang sampai berdarah kepala dia dan darah itu berlumuran muka dia. Sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di sebuah gua kecil di Bukit Uhud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada riwayat yang mengatakan Nabi jatuh berdarah kepala lutut dia dan patah gigi manis dia. Apakah tidak dikatakan bulan itu bulan sial? Kan? Kalau nak sama dengan bulan Nabi sakit, bulan Safar, dikatakan bulan sial. Ini bulan Syawal macam mana pula? Tak ada sial lah. Yang sial orang tu lah, bukan bulan tu, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita pun jadi orang yang sial. Orang yang sial macam mana? Bila Allah Taala perintahkan dalam Quran untuk mendirikan solat, dia tinggal solat. Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran supaya menutup aurat, dia tak tutup aurat. Tuan-tuan, ni kita nak pesan ni, siapa-siapa yang belum lagi melaksanakan solat maghrib, yang ada di rumah, yang duk tengok atromen taruh lagi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tinggal atromen taruh tu pergi sembahyang dulu. Esok dalam kubur kena taruh tak pasal je. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika ada kelapangan masa, marilah sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Untuk apa? Untuk kita ambil faham tentang agama kita. Mudah-mudahan apabila kita faham, insya-Allah kita menjadi umat Islam yang baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk apa? Kita nak bina takwa kita. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkata-katalah kamu, bercakaplah kamu dengan perkataan yang mendatangkan manfaat. Yuslih lakum a'malakum, akan diperbaikkan bagi kamu akan segala amalan kamu. Wa yaghfir lakum zunubakum, dan diampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya dia beroleh kemenangan, dan kemenangan itu adalah kemenangan yang besar, kemenangan yang azim, kemenangan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ya, pada malam ini sebagaimana biasa
ya, malam Rabu minggu yang pertama awal bulan. Kita mengulang kaji kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karangan Dr. Yusuf Qardawi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bab halal dan haram ini kita masuk pada bahagian yang pertama tentang makan minum kita, tuan-tuan. Bahagian yang pertama dalam soal makan minum ini, kita masuk bab yang kedua, jenis binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Ada binatang-binatang yang diharamkan kepada orang-orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Bukan mereka boleh bantai semua. Yahudi ni, Yahudi kita tahu. Nasrani ni siapa? Golongan-golongan Kristian. Tuan-tuan, kita tengok insya-Allah di dalam kitab Diyanat Kitabiyah, iaitu hukum-hukum agama kaum ahli kitab. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kaum Yahudi banyak sekali daripada daging binatang darat dan binatang laut. Hal ini dijelaskan keterangannya di dalam fasal 11 daripada Sifr Lawi dari kitab Taurat. Di dalam Al-Quranul Karim telah dinyatakan setengah dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ke atas kaum Yahudi, dan sebab-sebab hal itu diharamkan, iaitu sebagaimana yang pernah disebutkan sebelum ini. Sesungguhnya sebab pengharaman itu agar mereka terlekang daripada merasakan kelazatannya disebabkan kezaliman dan kesalahan mereka yang menimpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi zurf wa 'alal ladzina hadu harramna kullazi zufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Surah Al-An'am ayat 146. Maksudnya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku, dan dari lembu dan kambing pula kami haramkan kepada mereka lemaknya, kecuali lemak yang ada pada belakangnya atau yang menyelaputi perkakas dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami balas mereka dengan sebab kederhakaan mereka, dan sesungguhnya kamilah yang benar. Said Qutb berkata tentang ayat ini menjelaskan sebab pengharaman itu, iaitu satu sebab yang khusus berkaitan dengan kaum Yahudi sahaja. Seterusnya menyatakan inilah sebab yang sebenar bagi pengharaman itu, bukannya seperti yang didakwakan oleh mereka yang mengatakan pengharaman itu disebabkan Israel, yakni Nabi Yaqub alaihissalam, moyang mereka telah mengharamkan makanan itu ke atas dirinya, lalu mereka mengharamkan ke atas diri mereka juga. Sebenarnya makanan itu dahulunya halal kepada Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kepada mereka setelah mereka melanggar perintahnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pasal apa kita nak kena tahu ni tentang binatang yang diharamkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani? Sebab tuan-tuan, kita nak bezakan dengan agama kita, agama Islam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam Islam apa yang dihalalkan Allah kita tak boleh nak haramkan. Tapi kita tengok orang-orang Yahudi, bila Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada mereka sesuatu yang pernah dihalalkan kepada Nabi Yaqub alaihissalam, kemudian bagi orang Yahudi diharamkan mereka mengatakan sebab pengharaman itu adalah disebabkan oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Nampak tak? Dia punya jahat. Nak habaq kata mereka ni, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak dalih dia, banyak perkara yang dia pusing.
Mereka kata ini bukan pengharaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebabkan kesalahan daripada siapa? Daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Dia pergi salahkan Nabi pula. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini menurut pendapat Yahudi. Ini untuk orang Yahudi. Sebab apa Allah Ta'ala haramkan kepada mereka yang sebelum ini dihalalkan kepada mereka? Disebabkan kepada kezaliman mereka. Yahudi ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka ni jenis orang-orang yang ketegak. Orang-orang yang tak mau ikut kalau macam mana, ataupun perintah itu adalah perintah yang tidak sesuai dengan mereka. Perintah itu adalah perintah yang bertentangan dengan kehendak mereka. Apabila bertentangan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bertentangan dengan kehendak mereka, mereka menyalahkan orang lain. Ini perangai Yahudi, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tengok macam mana law ni lah. Bila dia buat sesuatu, tuan-tuan, kemudian dia tuduh orang yang mulakan, bukan mereka yang mulakan. Sampai kan mereka menggelarkan orang-orang Islam yang mempertahankan tanah air sebagai teroris, sebagai pengganas, sedangkan mereka lah yang mula dulu. Tapi bila mereka mula dulu, mereka pukul, mereka teriak dulu. Hak kena pukul tak teriak lagi. Mereka pukul orang, mereka teriak dulu. Mereka pukul orang, kemudian mereka teriak dulu. Orang duk kata apa? Hak kena pukul itu lah buat. Padahal mereka lah yang mula, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perangai Yahudi. Sebab tu tuan-tuan, bila mereka lari daripada bumi Palestin tu, mereka lari, mereka pergi duduk di Madinah. Ada 4 puak. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ada 4 puak Yahudi. Arab ni ada 2 ya. Arab ni ada 2 aja tuan-tuan. Aus dan Khazraj saja daripada Arab. Dan 2 ni tak pernah berdamai. Aus dan Khazraj tak pernah berdamai. Sebab apa? Sebab 4 puak Yahudi ni duk cucuk. Ni perangai mereka duk cucuk bagi berkelahi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apabila kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada di kalangan orang Yahudi yang memeluk Islam. Tujuan dia untuk menghancurkan Islam. Siapa dia? Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni asal adalah daripada orang Yahudi. Bila dia masuk dalam Islam, tujuan dia apa? Dia tak mau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Bila orang buat masjid, dia buat masjid lagi cantik. Dia buat masjid lagi cantik, yang disebut sebagai Masjid Dirar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi perintahkan kepada Sayyidina Ali untuk meruntuhkan Masjid Dirar ini. Tuan-tuan, jadi nak tahu kata perangai Yahudi ni, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, perangai mereka sampai kepada makan minum mereka pun Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, dan Allah Ta'ala bagi tahu tentang sebab apa makan minum ini diharamkan kepada mereka. Bukan atas sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Nabi Yaqub alaihi salam yang mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa mengharamkan kepada mereka? Sebab mereka dahaka. Itu dia. Sepatutnya kaum Nasrani juga menjadi ikutan kepada kaum Yahudi dalam perkara ini, kerana Injil telah mengisytiharkan bahawa Al-Masih Isa alaihissalam datang bukanlah untuk membatalkan wahyu, malah akan menyempurnakannya. Tetapi kaum Nasrani telah membatalkan wahyu yang turun ke atas kaum Yahudi itu, lalu mereka membolehkan kesemua yang dilarang. Tegasnya diharamkan ke atas kaum Yahudi di dalam Taurat selagi ianya tidak dibatalkan oleh Injil mereka. Mereka telah mengikut pendapat orang suci mereka, iaitu Paulus.
yang membolehkan kesemua makanan dan minuman kecuali yang disembelih untuk berhala apabila dikatakan kepada seorang Nasrani, sesungguhnya binatang ini disembelih untuk berhala. Paulus berhujah, sesungguhnya segala sesuatu itu tahir, iaitu suci, bersih bagi orang yang bersih, dan apa saja yang memasuki mulut tidak akan menajiskan mulut itu. Malah yang menajiskan itu ialah apa yang keluar daripadanya sahaja. Oleh kerana itu kaum Nasrani itu membolehkan memakan daging babi, sedangkan daging babi itu dihukum haram dengan nas yang jelas di dalam Taurat sehingga ke hari ini. Ini kajian tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah yang telah dibuat oleh Dr. Yusuf Qardawi berkaitan dengan daging-daging yang diharamkan kepada orang Nasrani dan juga orang Yahudi. Bukan boleh makan semua, tapi lah ni depa balun semua, tuan-tuan. Kecuali orang Yahudi ni, depa nak makan, depa sembelih. Sebab ikut Taurat, kononnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tapi depa sembelih. Memang depa sembelih. Dan mereka makan daripada makanan-makanan yang istimewa, yang terbaik, daripada binatang. Contohnya kalau binatang peliharaan kambing, dan dia buat spekulasi kata daging kambing ni tak elok, kalau makan jadi panah, orang darah tinggi pakai tak makan dah. Takut bila makan nanti mati. Takut mati kan. Sebab apa tak makan? Sebab takut mati ya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi hak ni yang depa makan. Depa bagi hak orang lain makan benda-benda yang tak berkhasiat. Depa makan benda-benda yang berkhasiat. Tu dia. Minyak zaitun. Kita lah ni baru duduk amalkan. Depa lama dah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Depa pandai pula tu buat cerita lagu lain kat orang lain. Bagi depa buat cerita hak elok untuk depa. Tu dia. Baik. Kemudian pengharaman binatang kepada Arab jahiliah pula. Yang ni yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Qardawi dalam bab yang ketiga. Menurut pandangan orang-orang Arab jahiliah, adapun kaum Arab pada zaman jahiliah, mereka telah mengharamkan sebahagian dari binatang kerana menganggapnya jijik. Sebahagian yang lain diharamkannya dengan alasan ibadat untuk mendekatkan diri kepada patung-patung berhala dan mengikut prasangka kepercayaan mereka, seperti mengharamkan bahirah, sa'ibah, wasilah dan ham yang disebutkan tentang penafsirannya sebelum ini. Yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kazib wa aktsaruhum la ya'qilun. Allah Subhanahu wa taala tidak sekali-kali mensyariatkan bahirah, tidak juga saibah, tidak juga wasilah, dan tidak juga ham. Akan tetapi orang-orang kafir itu sentiasa mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan mereka tidak menggunakan akal fikiran. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam Arab jahiliah, mereka mengharamkan sebahagian daripada binatang. Kerana apa? Kerana mereka menganggap ianya adalah makanan yang jijik bagi mereka. Makanan tu bagi mereka makanan yang jijik. Kemudian makanan-makanan yang mana daripada daging-daging yang disembelih untuk apa? Untuk patung-patung berhala mereka. Jadi mereka mengharamkan. Sebaliknya mereka telah membolehkan kebanyakan dari benda-benda yang kotor,
seperti memakan bangkai dan darah yang mengalir dari penyembelihan. Islam datang sedangkan manusia berada dalam keadaan serupa dalam perkara memakan daging binatang yang bersikap boros dalam hal memakannya dan bersikap ekstrim dalam meninggalkannya. Lantas Islam pun menyuarakan seruannya kepada sekalian manusia supaya kembali kepada kitabnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka orang-orang jahiliah ni mengharamkan binatang yang halal. Nah, bagi mereka binatang-binatang tu adalah binatang-binatang yang jijik. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan binatang-binatang itu kepada nabi-nabi sebelum daripada mereka, tuan-tuan. Ya, daripada millati Ibrahim tidak mengharamkan binatang-binatang yang mereka kata jijik itu. Tapi mereka sendiri yang menganggap perkara itu ataupun benda-benda itu jijik untuk dimakan. Ataupun bahagian daripada binatang-binatang tu bagi mereka jijik untuk dimakan. Sedangkan mereka makan benda-benda yang kotor, benda-benda yang jijik. Di antaranya ialah mereka makan darah. Darah tu mereka makan. Darah sembelihan tu mereka tadah, mereka bekukan, kemudian potong. Pernah makan tak? Mana kita pernah makan kan? Kalau darah kita takung tu kan, kita bekukan dia jadi macam mana hati tu. Macam hati tu, tapi dia lembut. Pernah makan hati pari tak? Tak pernah makan hati pari. Dia jadi lembut macam mana hati pari tu. Hati pari kalau kena hat tak hanyak tu sedap. Cuba pergi market tanya hati pari. Dia bukan mahal mana, dia murah sebab orang tak mau hanyak. Tapi dia punya daging dia tu ataupun hati tu dia lembut macam mana agak-agak. Macam mana agak-agak. Dia lembut. Jadi darah ni hak depa sembelih tu, depa tadah. Bila tadah depa bekukan, kemudian dia potong-potong, dia jadi macam tu lah. Depa makan. Ini orang-orang jahiliah. Itu dia tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila Islam datang, Islam bawa perkara yang baik. Yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Wahai sekalian manusia, makanlah daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wahai manusia, makanlah apa yang ada atas dunia ni. Nak makan apa, makanlah, tapi kena pastikan satu dia halal. Kemudian yang kedua dia baik. Halal satu, baik satu. Kalau ada jenis makanan tu dia halal dan halal pula, kemudian dia baik. Ada yang halal tapi dia tak baik untuk kesihatan. Kan? Tapi dia halal kita makan. Dia tak baik untuk kesihatan. Allah Ta'ala suruh makan yang halal lagi baik. Boleh tak makan benda yang halal tapi tak baik? Contohnya orang kencing manis. Orang kencing manis, kan? Dia nak minum manis tak boleh. Gula tu halal lah. Halal lah kan? Halal. Tapi dia kencing manis, kan? Dia boleh tak makan gula? Dia tak boleh mengharamkan gula. Dia kata aku haramkan gula kepada aku, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala menghalalkan. Bagi dia tak boleh makan. Apa sebab? Kalau dia makan sekali, kaki kena potong. Kaki kena potong. Atau orang darah tinggi, dia nak makan ikan masin tak boleh. Bila makan ikan masin, darah naik, tak baik untuk kesihatan dia. Tapi halal. Bolehkah dia mengharamkan? Tak boleh, kan? Itu dia. Kemudian firman Allah lagi, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa? Kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang nyata bagi kamu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sambung ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni dia kira apa saja yang boleh bantai, apa saja yang boleh makan. Tak usah duk kira. Bagi depa tak usah duk kira. Bagi siapa ni? Bagi syaitan. Bagi syaitan. Tak usah duk kira. Boleh bantai, boleh makan. Jadi Islam tu tuan-tuan, dia datang halal baik. Halal ni bukan cakap benda zat tu saja halal, tapi macam mana cara nak mendapatkan benda tersebut juga diambil kira sebagai langkah halal dan haram untuk mendapatkan benda tersebut. Kita nak beli daging. Nak beli daging itu kita guna duit. Macam mana cara duit itu kita dapat? Untuk kita dapatkan daging tersebut, kalau duit tu daripada cara yang haram, maka perbuatan tu tuan-tuan muslimin dan muslimat, dia ada sangkut paut. Perbuatan untuk mendapatkan duit itu adalah dengan cara haram, maka duit itu haram. Macam mana kita nak makan buah tapi kita tak mau beli, nampak macam mana? Pi balas, pi curi, kan? Pi curi. Cara mencuri itu juga diambil kira dalam Islam. Cara nak dapatkan benda untuk kita makan tu juga diambil kira dalam Islam. Sebab tu jangan ikut jejak langkah syaitan. Syaitan ni dia tak kira benda tu halal ke haram, bantai. Cara nak dapat tu macam mana? Ya? Cara nak dapat, cara yang dilarang oleh syarak pun, janji boleh makan, sapu. Jangan duk kira. Ya, dia bagi atas meja, bawah meja, tepi meja, semua ada. Kan? Ni jangan. Bahaya ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kadang-kala kita tengok ada, kita bukan nak tuduh ono, tapi kita buat contoh. Bukan saya tuduh, tapi kita buat contoh. Ada polis. Ada yang kerja polis tak? Ada polis. Minta maaf bukan nak kata kat polis tak, tapi kita buat contoh lah, kan? Tak boleh macam mana? Polis tahan kita naik motor, dia tahan. Bila dia tahan, dia tanya apa dulu? Dia tanya lesen ada tak, road tax hidup tak, kan? Tiba-tiba hari tu lesen dia mati. Lesen mati, cik, dia pegang lesen, tak, dia tepuk di apa, di tangan dia, kan? Lepas tu ada satu Pak Long tu duk motong getah, naik motor, memang dalam hutan getah, siapa nak dah, kan? Hari tu dia keluar lah nak pi kedai kopi, dia tak boleh motong hujan. Dia keluar motor, nombor plate pun tak ada, kan? Nombor plate pun tak ada. Keluar tak tahu diromoh dengan polis, nak betul balik tak boleh, kan? Polis tu tahan. Kawan dah lah tak boleh motong, kena tahan pula, kan? Ya Pak Long, awak ya ada lesen tak? Lesen ada. Mana bagi? Lesen ada, hidup. Tapi tengok road tax ada. Dia kata mu tengoklah motor ku, kan? Gena. Dia tengok motor, dia kata ni kena saman ni. Dia duk abang kena saman, dia duk pegang lesen. Tak kan. Lepas tu dia pergi kat motor hak tak ada road tax tadi, apa nama, hak lesen mati tadi, dia duk. Ni lesen mati tu. Hak tu tak ada road tax. Lesen ada, tak ada road tax. Habis macam mana? Hak lesen mati tanya habis macam mana? Tu dia kata nak kira lagu mana? Kan? Dia kira dia tanya balik nak kira lagu mana? Nak kira lagu mana? Dia kata kalau nak ikut ni kena saman, kan? Kalau nak ikut ni kena saman. Awak tak mau saman. Pasal apa dia tak mau saman? Lepas tu dia kata lah ni macam ni, dia kata kita buat kira. Nak buat kira lagu mana? Kan? Nak buat kira lagu mana? Dia kata seorang RM5 sudah.
Contoh lah, seorang RM5 sudah kan. Ya, kawan tu pun buat keluar lah apa semua, dia bagi lesen balik macam mana dia minta lesen tadi, kawan tu pun buat keluar RM5 kan, bagi tu. Dia kata pula kat kawan tu, dia kata ni kira sedekah no. Sedekah apa, Pak Long tu motong getah pun tak boleh kan. Hang gaji tu dapat setiap bulan kan, Pak Long tu kata sedekah no Pak Long no. Tak sedekah satgi jadi berdosa pula. Dia tahu tu kan, hak tu dia tahu. Hak ni saya bukan kata ni, kita buat contoh. Kita buat contoh tuan-tuan lah, bukan nak kata benda ni terjadi, tuan-tuan faham lah kan. Hak ni kita buat contoh kan. Dia kata ni kira sedekah no. Tak apalah, kira halal dia pelong no. Dia tanya minta halal pula tu. Halal lah kita. Tuan-tuan, perbuatan minta tersebut tu dia kira apa? Dia kira apa? Dia kira minta sedekah ke dia minta rasuah? Kan? Dia minta sedekah ke dia minta rasuah? Hak mana satu? Nak kira hak mana satu? Kan? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara ataupun setiap perkara itu dikira daripada qasad, niat dia. Niat dia ambil duit tadi, niat dia untuk apa? Kita bagi duit tu niat untuk apa? Niat kita bagi kat dia supaya dia lepaskan kita. Kan? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bak rasuah ni ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, kedua-duanya dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum dia apa? Hukum dia haram. Hak tu hak RM5. No hak ribu, hak juta, tu lagi banyak tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu yang kata wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Nah, nampak tak? Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang terang nyata bagi kamu. Dia buat helah supaya apa? Supaya kita nampak macam halal, rupanya dia adalah perkara yang haram. Tuan-tuan, kira rasuah ni, adakah rasuah yang halal? Adakah rasuah yang halal? Kalau macam tu punya keadaan, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak ada. Islam menyeru kepada mereka dengan panggilan hai manusia, wahai manusia, agar mereka memakan dari rezeki yang telah tersedia pada hidangan besar yang telah disediakan untuk mereka, iaitu bumi yang luas dengan segala isinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekalian manusia. Dan diingatkan kepada mereka supaya jangan mengikut godaan syaitan yang sentiasa diperindahkannya kepada setengah manusia supaya mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, lalu syaitan mengharamkan ke atas mereka, dan dari segala perkara yang baik lantas terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Islam menyatakan seruannya kepada kaum mukminin khususnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu, dan berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kamu benar-benar berbakti kepadanya. Sesungguhnya yang diharamkan Allah ke atas kamu iaitu memakan bangkai, darah dan daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berada dalam keadaan terpaksa bukan dengan sengaja dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi tentang godaan syaitan, yang ni Allah Taala sebut secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Tentang apa? Tentang makanan yang dihalalkan dan juga yang diharamkan.
daripada binatang yang meletak atas darat ni tuan-tuan, dan juga di dalam air. Itu nama dia binatang. Nah, apa dia? Allah Ta'ala mengharamkan mayat tu apa? Bangkai, ya. Mengharamkan bangkai. Yang macam mana kata bangkai, ya? Yang macam mana kata bangkai? Binatang yang mati yang tidak disembelih, tu nama dia bangkai. Nah, kemudian yang kedua, anggota daripada binatang yang halal dimakan yang terpotong sebelum daripada sembelih, itu nama dia bangkai, yang dikatakan bangkai tadi. Nah, kita tengok ayam kena lenyek dengan kereta, kemudian dia duduk kelupuk. Kita ambil pisau, kita sembelih. Ayam tu boleh makan tak? Ayam tu tak boleh makan. Kita boleh makan ayam tu, kan? Kena faham tu, kan? Kita boleh makan ayam tu sebab kita dah sembelih sebelum ayam tu mati. Memang ayam tu kelupuk, dia nak mati, tapi dia tak mati lagi. Kita sempat sembelih sebelum dia mati, halal kita makan. Kemudian ada satu lagi, arnab. Dia lintas jalan, kena langgak dengan kereta kita. Kita keluar tengok lembek dah mati dah, kan? Dia dah mati dah. Macam mana keadaan? Boleh tak kita makan? Dia mati dah, dan kita kata boleh sembelih, kita sembelih, kan? Sedangkan dia mati dulu ke dia kena sembelih dulu? Dia mati dulu, kan? Lepas tu baru sembelih, maka hukum dia haram, tak boleh makan. Kemudian ada satu lagi, lembu kena aksiden dengan kereta api naik atas jalan raya, terbabas, naik atas jalan raya, langgar lembu tu terpotong satu kaki, satu paha terpotong, pelantin pula jatuh depan rumah kita, tu dia, kan? Kemudian lembu tu tak mati, kan? Dia duduk kelupuk tepi jalan, kan? Anggota yang terpotong tu boleh tak kita makan? Tak boleh makan sebab dia bangkai. Kita sembelih lembu tu, kan? Lembu tu boleh makan tak? Boleh makan. Ni hak terpotong tadi boleh tak makan? Tak boleh makan sebab dia terpotong sebelum kita sembelih. Faham tak no? Boleh faham no? Ni kata dah sembelih dah. Ni boleh makan dah, kan? Dia tengok dulu dia terpotong sebelum atau selepas disembelih. No? Beza dengan anak lembu yang duduk dalam perut. Kan? Anak lembu yang duduk dalam perut. Tahu kan? Kita sembelih ibu lembu. Ibu ke mak? Kita panggil induk ibu lembu kita sembelih. Kita tak tahu kata dalam perut dia ada anak. Kita sembelih tuan-tuan, kan? Lepas tu waktu belah perut, tengok ada janin. Dalam tu ada sempurna dah sifat lembu, cuma tak hidup lah. Dia mati kerana kita sembelih mak dia. Boleh tak kita makan? Boleh tak kita makan? Boleh kita makan. Kena sembelih tak? Nak sembelih apa lagi? Tak payah sembelih. Kata Nabi, zakatul janin zakatul ummuh. Ya. Bila kita sembelih mak dia, maknanya janin tu kita sembelih. Maksudnya nak makan janin tu dengan kita sembelih mak dia. Sebab kita tak tahu Kalau kita tahu, kita buat ke mana? Zalim lah, orang tengah duduk mengandung. Orang pula dah, lembu tengah duduk mengandung, kan? Kita pergi sembelih dia. Kita pergi sembelih dia. Zalim lah. Jadi kita biar bagi dia beranak dulu, sunat sembelih lah. Kan anak tu boleh lagi kat kita belah, esok kita boleh sembelih lagi sekali. Kan makan lagi sekali. Nampak tak? Jadi tuan-tuan, tu yang pertama. Mayat, yang dikatakan mayat. Jadi ada juga mayat atau bangkai ni, yang halal kita makan. Bangkai macam mana? Bangkai binatang yang hidup dalam air. Apa dia? Nama dia ikan.
tahu dah ikan kan, ikan. Kita hari-hari kita makan bangkai ikan kan, betul tak? Ikan tak perlu sembelih, kena sembelih tak ikan? Tak perlu sembelih. Duduk dalam ayak tak perlu sembelih. Kan, ini nak makan macam mana? Kan, kita pi market. Ni bahasa Pulau Pinang market. Bahasa standard, bahasa Melayu standard dia panggil pasar. Tapi orang Pulau Pinang dia panggil market. Kita pi market, ikan termenung hak kita beli tu hidup bukan mati? Beli bangkai beli bangkai. Habis dia mana halal ke tak? Kita makan bangkai tu, hak tu lain. Tentang laut ni Nabi sebut apa? Tahurun ma'uhu. Air dia suci. Wa hillul maitatahu, dan juga halal mayat dia, yakni halal apa nama bangkai daripada laut. Insya-Allah tuan-tuan, nanti kita tengok sampai ada bab dia. Ada bab dia. Tapi kita nak bagi gambaran dulu. Macam mana hari-hari kita makan bangkai ikan. Nak tengok lebih lanjut, kita tengok macam mana ikan kering. Ikan kering kan? Ikan kering. Ikan talang kita tangkap dalam laut, kita pergi mengai. Kan, Anas bukan nama sebenar. Kan, dia pergi mengai. Kan, pergi mengai di laut, dapat ikan talang kecil sikit daripada reta kancil. Tu dia buat cerita tu. Kan, dia buat cerita tak sebab kecil-kecil buat pergi besar-besar. Dapat isi ikan tu tawak ke mesin. Isi ikan talang waktu kita buat naik tu, baru mula-mula Anas bukan nama sebenar tu, baru mula-mula buat naik tu. Ikan tu tawak kan. Macam mana nak bagi dia masin? Kita kena naik atas darat, kena buh garam pula baru jadi masin. Padahal dia duduk dalam laut punya lama, tapi tak masin isi dia. Kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita naik atas darat, sampai tepi pelabuhan, naik kan, tepi wharf ni. Kita naik, tengok ikan tu dah mati dah. Boleh makan tak? Ikan tu besar, boleh makan. Besar mana pun ikan tu, ikan boleh makan. Tu bab ikan. Kemudian ad-dam. Apa dia? Yang kedua ni darah. Darah boleh makan tak? Darah tak boleh makan. Darah adalah najis. Darah adalah najis. Nanti kita hurai bab darah ni. Kemudian lahmal khinzir. Apa dia lahmal khinzir? Daging babi. Dalam Quran dia sebut lahmal khinzir, daging saja, tulang tak sebut. Boleh makan ke tulang? Daging tak boleh makan ni, tulang dia tak sebut. Dalam Quran dia kata, tengok Allah Ta'ala sebut secara jelas lahmal khinzir, tak sebut al-khinzir saja, daging babi. Tulang tak sebut. Boleh makan ke tulang? Siapa teringin makan? Cuba angkat tangan tengok. Kan? Babi itu dia nama pun babi. Kan? Nama pun babi. Semua termasuk ayat kecil dia tu najis mukhallazah. Halal, haram kita makan. Sama ada daging dia ataupun lain daripada daging. Sebab tulang tu dia duduk dalam lagi daripada daging. Tu dia. Tapi ada juga orang dia kata yang haram tu daging dia, tulang tak apa. Dia pergi beli tulang babi balik buat sup. Kan? Lepas tu buat nuri, panggil orang surau pergi baca tahlil rumah dia. Dia lagi teruk. Tu lagi teruk. Tuan-tuan dia kata tang telinga sedap. Dia haru begitu tu tuan-tuan tak boleh haram bila sebut babi ni haram ke semua. Kemudian wa ma uhilla bihi li ghairillah.
dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, maka hukum dia adalah haram. Yang disembelih bukan kerana Allah, dia disembelih, binatang tu disembelih, orang Islam sembelih binatang tu, ya. Tapi dia sembelih bukan kerana Allah, dia sembelih kerana apa? Dia sembelih kerana jin. Kerana jin, ataupun untuk puaka atau puaka saka ke, kan, sembelih kerana saka. Boleh makan ke? Tak boleh makan. Nah, ada orang buat macam tu, ada. Nah, dia orang kata apa? Puaka tu duk kacau kampung, kan? Puaka kacau kampung, kan? Jin kacau kampung, JKK, kan? Jenis puaka duk kacau kampung, tuan-tuan, kan? Jadi nak bagi puaka tu hilang, kena sembelih ayam warna putih, semua putih, kaki putih, bulu dia putih, kepala dia putih, sekor lagi kena sembelih ayam semua hitam, ayam selesih. Dia punya bulu dia hitam, daging dia pun hitam. Sembelih kerana apa? Kerana puaka, bukan kerana Allah SWT, maka hukum dia adalah haram. Itu dia. Dalam seruan yang khusus ini kepada kaum mukminin, Allah SWT memerintahkan mereka supaya memakan dari rezeki yang baik yang telah diberikan kepada mereka, dan hendaklah mereka bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat pemberian itu. Kemudian Allah SWT menerangkan bahawa dia tidak mengharamkan ke atas mereka kecuali 4 jenis makanan seperti yang disebutkan dalam firman Allah, dan perkara yang sama juga disebutkan dalam ayat Al-Quran yang lain dengan dikhususkan untuk 4 jenis makanan itu sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairi llahi bih faman itturra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah aku tidak menemukan tentang sesuatu yang diwahyukan kepadaku dari soal makanan yang diharamkan untuk dimakan kecuali bangkai atau darah yang mengalir dari binatang yang disembelih atau daging babi, kerana sesungguhnya dia itu kotor, ataupun binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang berada dalam keadaan terpaksa, tidak disengajakan dan tidak melewati batas, maka sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa taala menyebut kesemua barangan yang diharamkan ini dengan lebih terperinci lagi. Firman Allah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla li ghairi llahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u illa madza wama akala sab'u illa ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusub. Maksudnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih, itu nama dia bangkai, dan darah yang keluar mengalir, dan daging babi, termasuk semuanya, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya, dan yang disembelih atas nama berhala. Yang ni Allah Ta'ala perincikan dalam surah Al-Ma'idah. Binatang yang jatuh kena terbih, kita terbih. Tahu terbih tak? Tak tak?
Kalau orang Pulau Pinang dia panggil terbih, orang Kedah panggil terbih lastik kan. Lastik bukti batu tu terbih. Jatuh tengok mati. Tak sempat sembelih. Dalam Quran dia kata kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya. Kan. Dalam bab berburu lain, dalam bab tembak lain. Kan, dalam bab kena guna ketui batu tu lain. Nanti ada perbahasan dia. Tu dia. Tiada pertentangan antara firman Allah ini yang telah menghitung sesuatu yang telah diharamkan itu sebanyak 10 jenis. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya yang hanya menyebut 4 jenis, tetapi ayat ini telah menjelaskan kandungan ayat yang terdahulu. Ini kerana semua yang mati kerana tercekik atau dipukul atau terjatuh dari tempat yang tinggi atau ditanduk oleh binatang lain atau yang dimakan binatang buas, semuanya termasuk dalam kategori bangkai. Dan ayat ini adalah sebagai penerangan lanjut kepada ayat yang terdahulu. Kemudian binatang yang disembelih kerana berhala itu termasuk di dalam kategori binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksud keduanya adalah sama. Tegasnya, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya 4 jenis yang ringkas dan 10 adalah yang terperinci. InsyaAllah akan dihuraikan satu demi satu pengharaman bangkai dan hikmahnya kepada manusia, pengharaman darah yang mengalir, pengharaman daging babi, binatang yang disembelih bukan kerana Allah, kemudian jenis-jenis bangkai, hikmah pengharaman jenis binatang-binatang yang disebutkan tadi, yakni binatang yang disembelih untuk berhala. Kemudian macam mana pula ikan dan belalang, apakah ianya termasuk dalam bangkai kalau dia mati kita tak sembelih dia. Kemudian macam mana pula kita nak memanfaatkan kulit bangkai, tulang dan juga bulunya, boleh ke tak boleh? Kan kita nak guna tulang dia, tulang binatang, kan, boleh ke tak boleh? Kemudian macam mana pula yang dikatakan darurat, dalam keadaan darurat kita nak makan benda-benda yang diharamkan, dan dalam keadaan darurat tadi macam mana? Kemudian penyembelihan mengikut syariat. InsyaAllah kita tengok. Kemudian sampailah kepada berburu, dia diperincikan oleh Syekh Yusuf Qardawi daripada fatwa dia, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi untuk keterangan lanjut, untuk penjelasan lanjut, jangan ke mana-mana, tunggu saya pada bulan hadapan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat, taufik dan inayah serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup sekadar itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang baik itu daripada Allah, salah silap itu daripada diri saya. Mohon maaf di atas segala kesalahan dan juga kesilapan. Akhirul kalam wa khairul huda hudallah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan suratul subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'na hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.